Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 27 Rabiul Awal 3 November bersama saya Ardi Herman Marzi dan berikut tajuk utama malam ini. Dua kereta bertembung, 4 maut. Juga polis masih buru Sajat. Empat orang maut dalam kemalangan membabitkan dua buah kenderaan. Kejadian berlaku di kilometer 64 Jalan Raya Timur Barat Gerik Jeli petang semalam. Kemalangan yang berlaku sekitar jam 3.45 petang itu membabitkan pasangan suami isteri berusia 29 dan 24 tahun yang menaiki Pro 2 Myvi serta penumpang wanita Pro 2 Azia berusia 27 tahun yang maut di tempat kejadian, manakala seorang lagi mangsa wanita berusia 30 tahun iaitu pemandu Pro 2 Azia disahkan meninggal dunia di Hospital Gerik pukul 8.38 malam. Menurut Ketua Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik JSPT Perak, Superintendent Azizan Hassan, kemalangan turut menyebabkan seorang lagi wanita berusia 30 tahun dan seorang kanak-kanak lelaki berusia setahun cedera. Siasatan awal mendapati nahas berlaku ketika Pro 2 Myvi dalam perjalanan dari arah Jeli menghala Gerik, manakala Azia dari arah Gerik menghala Jeli. Ketika di tempat kejadian, Pro 2 Myvi dipercayai hilang kawalan dan terbabas masuk ke laluan bertentangan dan melanggar Azia. Bagaimanapun punca sebenar kemalangan masih diteliti dan kes disiasat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Sementara itu, di Terengganu, seorang pejalan kaki meninggal dunia selepas dirempuh sebuah kereta dalam nahas di Jalan Kuala Terengganu, Kuala Berang, berhampiran Kampung Wakaf Beruas. Dalam kemalangan kira-kira jam 8.45 malam tadi, mangsa Hamidi Jusoh 46 tahun maut di tempat kejadian selepas mengalami kecederaan parah pada anggota badan. Ketika kejadian, kereta jenis Proton Saga Iswara Aerobag menuju Bandar Kuala Terengganu dilaporkan tidak sempat mengelak mangsa yang tiba-tiba melintas jalan dari sebelah kanan. Jarak yang terlalu dekat menyebabkan pemandu kereta yang berusia 21 tahun itu tidak sempat mengelak lalu terlanggar Hamidi menyebabkan kepala mangsa terhantuk pada cermin hadapan kenderaan. Akibat rempuhan itu menyebabkan mangsa tercampak 17 meter ke hadapan dan meninggal dunia di tempat kejadian, manakala pemandu lelaki tidak cedera. Sementara itu, Ketua Jabatan Siasatan Penguatkuasaan Trafik Negeri, Superintendent Ismail Man ketika dihubungi mengesahkan kejadian itu, mayat mangsa kemudiannya dibawa ke unit forensik Hospital Sultanah Nur Zahirah, Kuala Terengganu untuk tindakan lanjut. Fenomena air pasang besar yang diramal berlaku esok membuatkan mangsa banjir di Kedah bimbang. Rumah mereka akan ditenggelami air lebih teruk ukuran hujan pada sebelah petang. Rata-rata mangsa banjir sudah dipindahkan ke Pusat Pemindahan Sementara PPS. Tidak mahu mimpi ngeri banjir besar tahun 2010 berulang kembali. Kebanyakan mangsa yang kini berada di PPS Sekolah Kebangsaan Langgar berkata banyak barang di rumah mereka masih ditenggelami air sejak 3 hari lalu ia kerana mereka tidak sempat berbuat apa-apa kerana air naik begitu cepat. Saya macam ni 2010. 2010 saya pindah duduk Taman Warna. Ini kira pengalaman kedua lah. Maknanya selepas 11 tahun lah ni. Ya. Selepas tu kau pindah. Jadi kau risau tak dengan risau lah dengan COVID ni. Lepas tu ramai-ramai mak pun warga emas ni dah minta bagi ni dah. Cuaca dah stabil macam selalu lah. Lagi risau lah. Pasal tak habis semua perabot-perabot terbalik. Habis. Jadi banjir ni trip ni kau dah selamat barang? Tak ada kawan naik tu tak tahu ke mana dah. Tawakal ke Allah. Berterus semua kat dia. Apa tu penting kami ambil macam air. Ikat naik atas tangga. 2010 lagi cepat. Sebab dia air limpahan sungai Santap tu. Dia ban dah pecah. Dia main secara cepat lah.
Sementara itu, penghulu Mukim Langgar, Muhammad Fatin Ibrahim berkata, setakat ini 80 mangsa dari 23 keluarga dipindahkan ke PPS SK Langgar berikutan rumah mereka ditenggelami air. Katanya ianya membabitkan penduduk Kampung Alur Setoi, Kampung Makam Diraja, Alur Jawi dan Kampung Tanjung Inggris. Jelasnya fenomena air pasang besar disertai hujan lebat serta pertembungan air laut akan menyebabkan paras sungai Langgar terus meningkat. Muhammad Fatin berkata pihaknya bersama pelbagai agensi lain sudah bersedia untuk membuka PPS baru di situ sekiranya mangsa banjir bertambah di mukim berkenaan susulan fenomena air pasang besar yang dijangka berlaku esok. Kita walau bagaimanapun telah mengambil beberapa langkah jaga-jagalah. Antaranya penyediaan pusat pemindahan PPS ni. Walau bagaimanapun sekiranya berlaku kekurangan tempat di PPS ni, kita telah sediakan satu lagi pusat pemindahan di kemungkinan sekolah menengah kebangsaan Langgar. Baik, kita beralih ke isu sajat. Polis sedang menunggu pengesahan rasmi dari Thailand dan Australia berhubung keberadaan Muhammad Sajjad Kamaruzaman. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Datuk Seri Abdul Jalil Hassan berkata pihaknya sudah menghantar pemakluman kepada kedutaan Malaysia di kedua-dua negara untuk mendapatkan pengesahan itu yang sebelum ini maklumat berkenaan hanya diketahui melalui platform media sosial. Seri Abdul Jalil berkata sekiranya menerima pengesahan individu terbabit berada di Australia, pihaknya akan cuba menyalurkan maklumat. Namun katanya terpulang kepada hak kedaulatan negara itu. Sebelum ini, Sajjad menerusi perkongsian di Instagram miliknya, berkongsi gambar rumah baharunya di Canterbury, Australia. Dia menyatakan terharu kerana pihak berkuasa Australia banyak memberi sokongan terhadapnya daripada pelbagai aspek termasuk mendakwa diberi rumah itu. Polis Diraja Malaysia bersama Tenaga Nasional Berhad mengambil tindakan memotong bekalan elektrik di dua buah premis perjudian di Bandar Seri Permaisuri Ceras pada pukul 3 petang tadi. Tindakan itu dilakukan susulan serbuan premis judi oleh bahagian D7 Jabatan Siasatan Jenayah Ibu Pejabat Polis Kontijen IPK Kuala Lumpur 18 Oktober lalu. Ketua Jabatan Siasatan Jenayah JSJ Kuala Lumpur, Senior Assistant Commissioner Saiful Anwar Yusof dalam satu kenyataan berkata, pemotongan itu dilakukan mengikut kuasa yang diberi di bawah Seksyen 21A Akta Rumah Judi Terbuka 1953 / Akta 289. Tegas beliau, bekalan elektrik tidak boleh disambungkan kepada premis-premis berkenaan oleh pihak pembekal atau pemegang lesen tanpa kebenaran bertulis dari Ketua Polis Daerah Ceras. Pada 18 Oktober lalu, polis telah melakukan serbuan di dua premis perjudian di Bandar Seri Permaisuri Ceras, Kuala Lumpur. Hasil serbuan seramai 8 orang termasuk 2 warga negara berusia 26 hingga 29 tahun dipercayai penjaga premis ditahan. Menurutnya, 4 lagi individu bukan warga negara dipercayai pekerja atau pembantu premis berusia 23 hingga 42 tahun turut ditahan bersama 2 orang pelanggan berusia 38 hingga 58 tahun kerana bermain judi secara dalam talian dengan menggunakan komputer riba. Pihak polis turut merampas 32 buah komputer riba pelbagai jenama, 32 buah tertikus, 1 papan kekunci komputer, 3 unit modem, 1 unit televisyen litar tertutup CCTV dan wang tunai RM904. Berehat seketika selepas ini, hukuman pesalah ajaran sesat terlalu ringan. Masih bersama Berita Al-Hijrah, isu pemberian dos penggalak yang perlahan kepada bakal jemaah umrah dapat diselesaikan dengan kerjasama agensi pelancongan terlibat. Itu pandangan Pengurus Besar Juara Travel and Tours Sdn Berhad, Muhammad Ahyad Mat Ruslan, selepas melihat terdapat pihak yang hanya menuding jari kepada pihak kerajaan semata-mata. Jelasnya agensi pelancongan boleh membantu memudahkan proses tersebut dengan memberi surat sokongan untuk rujukan pihak hospital. Pendapat peribadi pihak juara, apa yang kerajaan telah laksanakan cukup terbaik dengan sistemnya,
untuk permohonan dos penggalak ni, yang mana kita boleh mohon di MySejahtera. Bagi inisiatif juara juga, kita mengeluarkan surat membuktikan bahawa dia akan mengerjakan ataupun jemaah ini akan mengerjakan ibadat umrah pada sekian-sekian tarikh. Ini salah satu inisiatif syarikat untuk memudahkan. Dan alhamdulillah ada setiap negeri, ada setengah negeri yang mudah saja proses untuk dapat dos penggalak dengan menunjukkan surat itu. Beliau dalam pada itu berharap supaya agensi pelancongan supaya tidak terburu-buru dalam menghantar jemaah ke Tanah Suci meskipun kerajaan telah memberi kebenaran. Sebaliknya, agensi pelancongan perlu merancang terlebih dahulu bagi memudahkan urusan bakal jemaah dan tidak memikirkan keuntungan semata-mata. Sebelum ini, Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin Abu Bakar memaklumkan rakyat Malaysia yang mahu mengerjakan umrah perlu mengemukakan permohonan suntikan dos penggalak menerusi aplikasi MySejahtera. Ia susulan Kerajaan Arab Saudi mewajibkan pengambilan dos tersebut kepada bakal jemaah yang sudah menerima dos lengkap jenis Sinovac. Hukuman ke atas individu atau kumpulan ajaran sesat yang terlalu ringan tidak memberi kesan kepada golongan tersebut untuk berhenti menyebarluaskan ajaran mereka dalam kalangan masyarakat. Ketua Polis Johor, Datuk Ayub Khan Mahidin Piche berkata akta sedia ada perlu diperkemaskan dan hukuman perlu ditingkatkan agar isu ajaran sesat tidak lagi berulang dan dapat ditangani secara tuntas. Terlalu ringan sangat. Itu yang kita serahkan kepada Jabatan Agama dan juga mungkin bahagian perundangan untuk memperkemaskan lagi undang-undang yang ada yang bagi memastikan tindakan diambil tu kemas, mantap dan ada impak. Tegas Datuk Ayub Khan, kelemahan dalam peruntukan dan penguatkuasaan undang-undang antara faktor utama ajaran sesat terus bertapak di negara ini hingga boleh menjurus kepada keganasan dan jenayah berat sekaligus mengganggu gugat keselamatan rakyat. Kita perlu lihat ini adalah bagaimana kita untuk mengekang penyebaran ajaran sesat di peringkat awal. Kita jangan tunggu hingga dia orang berkembang baru kita nak ambil tindakan. Banyak 13 dulu kan. So, semua itu bermula dengan ajaran sesat atau fahaman ekstrim yang mana daripada situ mendorong pengikut-pengikut dia ni untuk melancarkan siri-siri keganasan, pembunuhan, nak merampas harta benda orang yang bukan Islam, harta benda orang yang Islam. Tambah beliau, terdapat kesukaran untuk melakukan pemantauan dan sekatan ke atas penyebaran ajaran sesat yang berleluasa di media sosial. Sehubungan itu, beliau amat berharap agar orang ramai dapat memberi kerjasama dengan membuat aduan. Selain kerjasama yang lebih agresif daripada Polis Diraja Malaysia PDRM, Jabatan Agama Islam, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM, Jabatan Peguam Negara AGC dan lain-lain agensi, Datuk Ayub Khan ditemui media selepas pembentangan kebebasan media sosial dan ajaran sesat pada Majlis Persidangan Jawatankuasa Task Force Penguatkuasaan Isu-isu Agama di Media Sosial 2021 di Ibu Negara pagi tadi. Pada majlis sama, Pengarah Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi, Datuk Muhammad Ajib Ismail berkata pihaknya akan meneliti tindakan yang boleh diambil berkaitan isu ajaran sesat dengan mengambil kira aspek tarbiyah, penerangan, pemulihan, pencegahan serta undang-undang. Jelas Datuk Muhammad Ajib, tindakan berkenaan perlu dilakukan berdasarkan trend peningkatan penggunaan media sosial dalam kalangan masyarakat khususnya dalam konteks wilayah-wilayah persekutuan. Kita mengharapkan kerjasama yang jitu antara pelbagai jabatan dan agensi khususnya yang berkaitan dengan penguatkuasaan di mana dengan kerjasama dan juga dengan nasihat dan panduan daripada beberapa jabatan yang berlatar belakangkan undang-undang seperti Pejabat Peguam Negara, Polis Diraja Malaysia dan juga Persatuan Peguam Muslim. Ianya pastinya akan memberikan kekuatan kepada pasukan kami dalam usaha untuk menangani isu-isu, menyelidiki isu-isu dan juga bersama-sama mungkin untuk mengambil tindakan yang bersesuaian.
Jelas Dato' Ajib, persidangan yang dianjurkan pihaknya itu menjadi platform untuk mendapatkan input berkaitan aspek perundangan, memantapkan kolaborasi strategi interagensi, menggembleng keupayaan, kemahiran dan kepakaran secara sistematik, terancang dan bersepadu di antara agensi-agensi serta penyelarasan dan perkongsian maklumat jenayah syariah di media sosial. Sementara itu, dalam Majlis Berasingan Jawi bersama Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan MAWIP memperuntukkan 34 juta ringgit tahun ini bagi membantu golongan mu'alaf. Menurut Pengerusi MAWIP, Datuk Dr. Muhammad Daud Bakar, peruntukan tersebut dilihat dapat membantu saudara baru dalam mengarus-perdanakan peranan golongan itu dalam masyarakat. Ini saya difahamkan berjumlah hampir 34 juta dalam pelbagai sektor daripada MAWIP di bawah Baitul Mal dan juga di bawah Jawi, program-program menyantuni mu'alaf. Jadi untuk tahun ini 34 juta dan insya-Allah kita akan tambahkan bajet untuk tahun hadapan supaya sesuai dengan inspirasi kita untuk mengarus-perdanakan agenda mu'alaf ini supaya mereka nampak memberikan peranan dalam masyarakat. Tambahnya, sekiranya penambahan belanjawan bagi golongan mu'alaf diluluskan, pihaknya sentiasa bersedia dalam menaik taraf kemampuan golongan berkenaan berdaftar melalui program-program di bawah kelolaannya. Beliau berkata demikian kepada media selepas merasmikan Majlis Penutupan Maharajan Amal Islami Mu'alaf peringkat Wilayah Persekutuan tahun 1443 Hijrah di Kompleks Darul Hidayah. Maharajan Amal Islami Mu'alaf merupakan sebuah program berkonsepkan pertandingan bagi peserta mu'alaf bagi 4 kategori iaitu pertandingan syarahan agama, pertandingan azan, pertandingan hafazan Al-Quran serta pertandingan amali solat. Kemudahan digital tabung haji TH, platform Tijari berjaya menarik lebih 1 juta pengguna sejak pelancarannya pada Februari tahun lepas. Pengarah urusan kumpulan dan Ketua Pegawai Eksekutif TH, Datuk Seri Amrin Awaluddin berkata angka itu jelas membuktikan pendeposit ternyata cenderung dengan penggunaan teknologi dan kemudahan digital yang disediakan pihaknya. Datuk Seri Amrin dalam kenyataan yang dikeluarkan tabung haji hari ini berkata, Tijari adalah inisiatif dan komitmen TH untuk memudahkan lebih 8 juta pendepositnya melakukan transaksi secara dalam talian dengan selamat tanpa perlu hadir ke pejabat cawangan. Setakat ini, Tijari telah merekodkan purata 50,000 transaksi sehari dan sebanyak 1.5 juta transaksi sebulan melibatkan nilai deposit lebih 200 juta ringgit melalui dalam talian. Katanya jumlah transaksi melalui Tijari juga telah melonjak 3 kali ganda dalam masa setahun lalu, menggambarkan permintaan tinggi daripada pengguna dan pendeposit yang semakin selesa dengan perkhidmatan digital ditawarkan TH. Sehubungan itu, TH berharap lebih ramai akan mendaftar sebagai pengguna Tijari kerana ia selamat, lebih mudah serta menjimatkan masa dan kewangan. Pendeposit boleh melaksanakan transaksi secara dalam talian seperti urusan pertanyaan baki, cetak penyata, simpanan melalui pindahan, semak status haji, pendaftaran haji dan rayuan haji di mana sahaja mereka berada termasuk di luar negara. Untuk pendaftaran, pendeposit hanya perlu melakukan 3 langkah di laman web Tijari dan memuat turun aplikasi Tijari terus daripada Google Play atau App Store secara percuma ke telefon pintar atau tablet. Dalam pada itu, TH turut mengumumkan seorang pendeposit Rosni Yassin dari Teluk Panglima Garang Selangor menjadi pengguna ke-1 juta dan bakal menerima wang tunai RM1,000 sempena kempen pendaftaran Tijari baru-baru ini. Berehat seketika, sekembali nanti seorang lelaki nekat terjun jambatan. Laporan luar negara, sekurang-kurangnya 19 orang terbunuh manakala lebih 50 lagi cedera dalam serangan seorang lelaki bersenjata di Hospital Tentera di Kabul dan ia merupakan insiden berdarah terbaru sejak Taliban mengambil alih kuasa pemerintahan di Afghanistan pada 14 Ogos lalu.
Menurut beberapa saksi kejadian, 2 letupan kuat berlaku berhampiran pintu masuk hospital diikuti bunyi tembakan di dalam premis berkenaan yang sengaja menyasarkan orang awam, doktor dan pesakit. Setakat ini, masih belum ada mana-mana kumpulan yang mengaku bertanggungjawab ke atas serangan itu. Taliban menghabiskan tempoh 20 tahun melakukan pelbagai rancangan bagi menyingkirkan kerajaan yang disokong Amerika Syarikat. Namun kini kerajaan baru itu berdepan cabaran peralihan untuk membawa kestabilan dan keamanan di Afghanistan. Bagaimanapun banyak pertumpahan darah berlaku. Kekejaman terbaru itu menambah senarai serangan yang semakin meningkat di negara berkenaan yang menyaksikan usaha Taliban untuk memulihkan keselamatan di Afghanistan dilihat sukar selepas sekian lama negara itu berada dalam kemelut perang. Seorang lelaki nekat bertindak terjun dari sebuah jambatan untuk melarikan diri daripada ditangkap polis. Insiden itu berlaku di Jambatan Addison di Fort Myers, Florida, Amerika Syarikat. Detik suspek Brian Gray, 34 tahun, melompat dari jambatan itu berjaya dirakam dan video itu dikongsi pejabat polis tempatan. Rakaman dari helikopter polis itu menunjukkan aksi kejar-mengejar antara suspek dengan polis sebelum van dipandu suspek merempuh tembok penghadang jalan. Brian mula dikejar polis selepas dia didakwa kerana mencuri sebuah van di Fort Myers di barat daya Florida. Usaha suspek untuk melarikan diri bagaimanapun gagal apabila dia berjaya ditangkap polis dengan menaiki bot. Baik, seterusnya rangkuman berita antarabangsa pilihan. Permata diraja Rusia yang diseludup keluar dari negara itu semasa resolusi 1917 dan berlian berwarna yang jarang ditemui ditawarkan pada lelongan minggu depan di Geneva, Switzerland. Cincin berlian yang berwarna oranye merah jambu seberat 25.62 karat dianggarkan berharga $3.94 juta hingga $5.9 juta itu antara tumpuan utama pada acara lelongan barang kemas di bandar Swiss pada 10 November ini. Pemain bola sepak kelab dan pengadil di Brazil melarikan diri selepas terdengar bunyi tembakan ketika perlawanan tempatan di Bandar Macai, Rio de Janeiro. Media tempatan melaporkan tembakan berkenaan berlaku selepas penjenayah menyerang semula polis di luar stadium. Bagaimanapun tiada pemain atau jawatan kuasa teknikal kelab bola yang mengalami kecederaan. Kembar di Cameron berusia 16 bulan yang dilahirkan bercantum di tulang belakang dan pinggul dipisahkan selepas menjalani pembedahan selama 27 jam di Turki. Selepas 7 bulan penyelidikan dan penyediaan, bayi-bayi itu dipisahkan dalam satu pembedahan yang berjaya yang dirancang pada model 3D. Doktor mengatakan Mary telah mula menyanyi dan merangkak selepas pembedahan dan Elizabeth telah mula menari dan bercakap. Laporan itu tadi mengakhiri berita Al-Hijrah untuk malam ini. Jangan lupa layari alhijrahnews.com untuk lagi laporan berita pilihan serta artikel-artikel eksklusif. Saya Adhiarman Marzi, kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.